Umpamanya kitab Barzanji akhir-akhir ini nampaknya nak dihidupkan pula. Di suatu ketika dahulu orang sudah nak tinggal dah sebenarnya. Orang sudah nak tinggal sebab dia tahu benda ni banyak yang tak betul lah, yang mengaruh. Yang mengaruh dari segi baik secara umumnya iaitu lain cerita, tapi kandungannya itu. Tapi malangnya sekarang ni tak dihidupkan pula. Saya perhati ini satu perkembangan yang tidak sihat sebenarnya. Sebabnya dalam buku Barzanji itu di awal lagi sudah disebutkan tentang Nur Muhammad. Saya telah bincangkan tentang Nur Muhammad ini di dalam buku kecil saya, iaitu Pengaruh Syiah dalam Tasawuf dan Tarikat. Bahagian yang kedua itu tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad ini boleh dikatakan hampir diterima oleh semua ahli tasawuf, kecuali kalau pengajian hadis dia tu memang kukuh betul. Kalau tidak, walaupun dia belajar hadis pun, kalau dia kena tasawuf, memang dia akan terima juga Nur Muhammad. Itu bezanya orang-orang yang berpegang dengan sunnah betul-betul dengan sunnah dia bercampur dengan tasawuf. Kadang-kadang pengaruh tasawuf tu kuat terhadapnya, sehingga dia boleh terima benda-benda macam ni. Padahalnya kalau dinilai dari sudut hadis, langsung tak boleh terima. Awal-awal lagi di permulaan pembukanya itu dibuka dengan kisah ataupun cerita Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini dikatakan dalam kitab-kitab ulama-ulama yang menerimanya, mereka mengatakan ada di dalam kitab Musannaf Abdul Razak. Musannaf Abdul Razak. Saya sendiri cek beberapa terbitan Musannaf Abdul Razak yang ada sekarang ni, tak ada dalam tu. Cerita tu tak ada pun. Kalau ada pun, ia tidak mungkin sahih. Kalau ada lah, kita andaikan mereka ada nuskhah yang tersendiri di suatu ketika dahulu, dan nuskhah itu tidak dicetak kemudiannya. Kita andaikan saja ada di dalam Musannaf Abdul Razak itu, maka ia tidak boleh jadi sahih. Tak mungkin sahih. Sebab apa? Berapa banyak percanggahannya dengan hadis-hadis sahih yang lain. Kalau kita andaikan sanadnya sahih sekalipun, dia akan jadi syadz. Itu mengikut kaedah hadisnya. Kalau ia tidak sahih sanadnya, maka ia akan menjadi mungkar. Kedua-dua bentuk ini adalah dhaif. Ia tidak dapat menandingi hadis sahih yang menyebutkan kejadian yang mula-mula sekali ialah qalam, pen ataupun arash. Itu ada dua riwayat. Itu kedua-duanya sahih. Jadi ulama mengatakan terdahulu, salah satunya adalah terdahulu hakiki, dan yang keduanya ialah terdahulu idhafi. Tapi kedua-duanya boleh kita terima. Berbeza dengan Nur Muhammad ini, sebab dalam kepercayaan orang-orang yang menerima konsep Nur Muhammad ini, dia menganggap kejadian yang pertama Allah ada, selepas itu pada masa itu tidak ada apa-apa yang lain, lalu Allah jadikan Nur Muhammad. Itu kejadian yang pertama. Daripada Nur Muhammad itulah jadi macam-macam. Jadi ini, jadi langit, jadi bumi. Kalau nak detail, saya sudah tulis dah dalam Pengaruh Syiah dalam Tasawuf dan Tarikat. Sila tengok di situ. Secara terperinci ada beberapa versinya, macam ni pendapat. Semuanya itu kalau kita perhatikan karut semata-mata. Tetapi oleh kerana benda ni bersesuaian dengan ajaran sufi, maka diterima, tersebarlah dalam masyarakat tanpa mengambil kira lagi ia sahihkah atau tidak, ia bercanggah dengan nas-nas lain atau tidak, tanpa mengambil kira semua itu. Bahkan secara tidak sedar, pada hakikatnya mereka mengenepikan hadis-hadis sahih dan mengutamakan hadis-hadis yang maudhu'. Boleh kita kata ini adalah maudhu', hadis maudhu'. Tetapi umum dipakai dalam masyarakat.
Akibatnya, kesan buruknya, kalau kita lihat kejadian Nur Muhammad itu nur, bukan kejadian biasa. Bukan kejadian biasa seperti manusia-manusia lain. Seseolahnya kejadian tanah tu sudah hilang daripada tanah. Nabi Adam daripada tanah, yang lain-lain pun dikaitkan dengan tanah lah kejadian asalnya. Berbeza dengan Muhammad ini kerana dia nur. Maka adalah pula hadis-hadis direka, berpunca daripada sini, direka kononnya Nabi SAW ini tidak ada bayang. Bila dia berjalan di bawah cahaya matahari, dia tak ada bayang. Macam mana nak ada bayang? Dia nur. Kita yang daripada tanah ni, daripada air mani, kemudiannya itu saja yang ada bayang. Tengok, ini termasuk dalam akibatnya, kesan buruknya kepada masyarakat. Maka timbullah kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Berapa banyak dipakai oleh umat Islam. Bukan di sini saja. Bukan di sini saja. Kalau di Pakistan, di Turki, itu golongan Berelwi memang percaya begitu. Memang percaya begitu. Di tempat kita ni pun berapa ramai orang yang faham begitu. Kononnya Nabi SAW itu tidak ada bayang. Kemudian bila tidak ada bayang, dia itu dijadikan sebagai bukti bahawa Nabi SAW itu dari nur. Dan timbul juga konsep daripada Nur Muhammad ini yang salah, iaitu wahdatul wujud. Dia ada kaitannya dengan Nur Muhammad ini juga. Kononnya Nur Muhammad ini adalah sebahagian daripada Allah. Sebahagian daripada Allah. Pengasas aliran Berelwi, dia kata Ahmad Reza Khan Berelwi, itu pengasasnya. Dia kata apa? Wahi jo mustawi tha arsh par, wahi jo mustawi tha arsh par, utar pada Madinah mein Mustafa hokar. Itu dia dalam bentuk syair. Dialah Tuhan yang beristiwa di atas arasy, turun ke Madinah menjadi Mustafa, menjadi Muhammad. Turun ke Madinah menjadi Mustafa, yakni Muhammad. Dia tu Tuhan lah, yang sebahagian daripada Allah. Itu bila pecah, bila terpisah, jadilah makhluk. Makhluk yang mula-mula sekali ialah Nur Muhammad. Berapa ramai pengikut-pengikut dia? Ramai umat Islam mengaku Islam, bersembahyang seperti kita, tapi akidahnya telah rosak kerana Nur Muhammad ini. Kerana mereka tidak peka tentang hadis Nur Muhammad ini. Itu saja puncanya. Dan kerana terpengaruh dengan tasawuf, tanpa menilai, tanpa menimbang lagi sama ada ia sesuai dengan hadis-hadis yang sahih atau tidak. Itulah akibatnya. Kemudian bercampur baurlah pula dengan dongeng-dongeng Hindu, dongeng-dongeng Farsi, macam-macam lah. Nur Muhammad tu jadi burung merak. Burung merak tu malu, kemudian menitislah peluh-peluhnya, daripada peluhnya terjadi ini macam-macam lah. Untuk tengok itu, tengoklah dalam buku yang telah saya tulis itu. Jadi ini kesan buruk daripada diterima kononnya hadis Nur Muhammad, yang sebenarnya tak ada pun sampai hari ini tak boleh bukti. Dan kalau ada pun, kita ada alat untuk menilai, untuk mengesan sama ada ia betul atau tidak. Mengikut penilaiannya, semua ulama terima. Kalau bercanggah dengan hadis sahih yang ada di dalam kitab-kitab yang muktabar ini, apalah nilainya yang ada di dalam kitab musannaf itu? Dan kita dapat tengok sendiri kesan buruknya sekarang ni. Kesan buruk dia tu. Jadi dengan sebab itu,
perlu sekali kita umat Islam ini tidak cuai dalam perkara-perkara yang seumpama ini, dalam menilai hadis ini, kerana akibatnya sangat buruk, sangat buruk, dan ada kalanya melibatkan akidah umat.